Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan program perkongsian amalan terbaik dan inovasi guru SMAC pada hari ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang berusaha Puan Maimun binti Bahari, yang dihormati Puan Kamisah Asura binti Abdul Rahman, guru penolong kanan kurikulum Sekolah Menengah Agama Chuah, yang dikasihi Ustaz Ahmad Zulfakur bin Darussa, guru penolong kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Agama Chuah, barisan ketua bidang, barisan guru-guru ya, dan barisan pembentang yang saya kasihi pada hari ini. Jadi insya-Allah pada hari ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua barisan guru-guru dan juga para pembentang yang turut sama hadir bagi program bagi peningkatan perkongsian amalan terbaik dan inovasi guru SMAC, ya, seperti mana yang kita war-warkan hashtag SMAC Mumtaz. Jadi insya-Allah mudah-mudahan program ini menjadi satu pemangkin kepada kita semua supaya mana insya-Allah akan terus maju menjadi guru yang terbaik, menjadi guru yang inovasi dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Jadi untuk tidak membuang masa, insya-Allah untuk pengetahuan semua, hari ini kita mempunyai 4 pembentangan. Yang pertama, pembentangan daripada Ustazah Ashikin binti Muhammad Zawawi, yang mana Ustazah akan wakil daripada Panitia Lughah Arabiyah Al-Mu'asirah bagi pembentang amalan terbaik. Dan keduanya sepatutnya Cikgu Azli, tapi memandangkan Cikgu Azli sekarang ni tengah meeting dengan JPN. Walau bagaimanapun nanti last kali kita akan tunjuklah video bahan yang dibagi tadi lah. Mungkin kita boleh ambil sedikit manfaat daripada bahan yang telah disediakan. Dan kemudian pembentangan bagi inovasi, iaitu gabungan daripada tahun lepas, iaitu Cikgu Norizan dan Cikgu Safinas bagi panitia matematik. Dan untuk inovasi tahun ini yang dipertandingkan iaitu daripada Ustaz Muhammad Hanis bin Nasruddin. Jadi insya-Allah untuk tidak membuang masa, dengan ini saya menjemput Ustazah Nur Ashikin binti Muhammad Zawawi untuk pembentang yang pertama bagi pembentang amalan terbaik. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rasulillahi amin. Yang berusaha Puan Maimun binti Bahari, pengetua Sekolah Menengah Agama Chuah, Puan Kamisah Asura binti Abdul Rahman, guru penolong kanan kurikulum, Ustaz Ahmad Zulfakur bin Darussa, guru penolong kanan Hal Ehwal Murid, ketua-ketua bidang serta rakan guru yang saya hormati sekalian. Sekejap, nampak tak skrin saya? Nampak Ustazah? Nampak. Okay, nampak Okay, baiklah, untuk petang ini saya akan membentangkan perkongsian amalan terbaik untuk subjek LAM bagi SPM tahun 2020. Sejujurnya untuk perkongsian petang ini tiada apa-apa yang
sejujurnya aktiviti yang saya laksanakan bersama pelajar, saya kira aktiviti yang guru-guru lain juga turut laksanakan kepada para pelajar kita lah. Bahkan ramai guru yang jauh lebih hebat dari saya lagi kan. Okey. GPS sekolah bagi SPM tahun 2020 adalah 3.64 dan GPMP bagi subjek LAM bagi tahun 2020 adalah 2.29. Okey, ini adalah keputusan percubaan LAM bagi SPM tahun 2020 yang mana kalau tengok daripada keputusan tersebut, okey, ada seramai 4 orang pelajar. Untuk trial ada 4 pelajar yang gagal. Di antaranya Aisyah Khairuddin, Elnida, Vanida dan juga Najihah. Okey, dan ini adalah keseluruhan untuk percubaan LAM, iaitu dengan GPMP sebanyak 5.88. Okey, antara aktiviti yang dilaksanakan, yang pertamanya adalah kelas berfokus. Okey, kelas berfokus SPM yang mana kesemua subjek SPM di sekolah kita melaksanakan aktiviti tersebut, iaitu kelas berfokus yang mana ketika kelas berfokus saya membahagikan jadual kepada 3 bahagian, iaitu latih tubi untuk ujian lisan. Okay, yang mana untuk ujian lisan ada bacaan teks, menjawab petikan secara lisan dan juga perbincangan terbuka. Selain itu, untuk kelas berfokus ini, pelajar juga diperuntukkan masa untuk menghafal isi penting bagi ujian lisan. Okey, ujian lisan untuk isi penting ni saya turut sediakan nota lah untuk para pelajar. Dan kemudian latih tubi ujian bertulis berdasarkan soalan percubaan dari negeri-negeri lain, dan seterusnya hafalan contoh karangan. Okey, yang karangan ni juga ada modul dia. Dan untuk pelajar galus, yang mana pelajar yang gagal dan lulus pelajar-pelajar ini dibimbing sepenuhnya oleh saya sendirilah. Okey, manakala untuk pelajar cemerlang bagi markah 60 hingga 100. Sekejap. Okey. Nak tidur kot. Ya. Okey, sekejap je. Sudah. Kalau kata bukan masa, saya boleh berpindah kepada pembentang inovasi dulu. Boleh, saya rasa berpindah ke inovasi dulu lah kot. Boleh ya Puan? Tak apa, kita bagi masa kat Sikin. Okey. Tak apa, nanti pulang balik. Faham, jadi ibu macam tu lah. Sikin tak apa. Sial dia. Okey, bagi Masya-Allah. Macam tu lah kan saya pun. Semua jadi ibu macam tu lah dia. Cikgu Hafizah Sabran, are you ready? Are you ready? Hafizah ya? Cikgu Hafizah lah tak? Tak apa, boleh je. Kena tanya, are you ready nak buat pembentangan macam tu? Sambil bentang, sambil melalak. Sangat saya berjawab. Gurau je, gurau. Kan masa ni pun akan tiba kan? Okey. Yeah. Baik. Tak lama dah. Yalah, kita merancang, Allah juga merancang kan. Pada asal nak minta Cikgu Azli dulu. Sebab tu saya jaga masa 2.45 tadi memang nak mula, sebab tu bagi link awal, tapi Cikgu Azli pula ada pembentangan JPN. Berpindah pada Saudara Syikin, ialah faham dia dengan keadaan dia lah. Memang sleep time kan. Memang anak-anak saya tu waktu tidur sekarang ni kan. Okey, tak apa. Kita berpindah kepada pembentang inovasi ya Puan ya. Silakan. Okey, baik Puan. Silakan. Baik, untuk pembentang inovasi, insya-Allah saya menjemput Cikgu Norizan binti Ghazali dan juga Cikgu Safinas bagi
Mungkin nak datang secepat. Pembentang inovasi bagi tahun lepas. Silakan cikgu. Ni. Ini nak hidup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya tengah mencari Cikgu Syafinas ni. Benda tu kat Cikgu Syafinas. Okey, sekejap Cikgu Syafinas terlihat pula. Alright. Baru masuk sekejap. Sekejap Cikgu Syafinas dia terkeluar. Dia tak boleh masuk guna akaun MOE. Sekejap. Adakah kita perlu berpindah kepada pembentang seterusnya? Sekejap. Masuk dah. Alhamdulillah. Alright. Kak Inas, are you okay Kak Inas? Okey. Kak Ina dah okey dah tu. Okey, dipersilakan Cikgu Norizan dan juga Cikgu Safinas. Dipersilakan. Cikgu Safinas akan mulakan. Kak Inas tak buka mic, Kak Inas. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara majlis yang berusaha Puan Pengetua Puan Maimun binti Bahari, barisan guru penolong kanan, barisan guru kanan mata pelajaran, guru bimbingan dan kaunseling, serta guru-guru yang saya kasih sekalian. Okey, sekejap ya, saya share. Boleh nampak ke? Boleh tak? Boleh nampak. Boleh nampak Okey. Cuba present. Okey. Okey, pada hari ini saya dan Cikgu Norizan akan membentangkan inovasi yang telah kami lakukan pada tahun lepas, iaitu bagi penyertaan guru inovatif Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan 2020 dan kami bagi kategori berkumpulan matematik. Okey, inovasi yang telah kami jalankan iaitu teknik no-pause. Okey, yang ni adalah tajuk inovasi kami, teknik no-pause, iaitu dia lebih kepada akronim sebenarnya. No-pause tu adalah N bagi nombor, O bagi operasi, P perkali, O operasi, S selesaikan dan S adalah semak. Okey, sinopsis inovasi. Okey, kami memilih tajuk pemfaktoran. Okey, tajuk ini adalah pada sukatan pelajaran matematik tingkatan 2, iaitu pemfaktoran, yang mana pemfaktoran ni adalah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra, dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan asal. Okey, mungkin cikgu-cikgu semua mungkin tak berapa jelas sebab saya hanya terangkan saja kan sinopsis inovasi tu macam mana. Okey, tak apa, lepas ni kita akan tengok video macam mana teknik no-pause ini digunakan dan apa itu pemfaktoran sebenarnya. Okey, seterusnya pemfaktoran merupakan proses songsangan kepada kembangan. Ketidakfahaman pelajar dalam pemfaktoran menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai tajuk ini dengan baik.
Okey, jadi bila kami dapat tahu ramai pelajar yang tidak dapat menguasai tajuk ini, okey, daripada kami semak dokumen pelajar seperti buku latihan, buku tulis, lembaran kerja. Jadi kami tengok ada segelintir pelajar ni tak jawab langsung soalan ni. Maksudnya memang mereka tidak menguasai tajuk ini. Okey, jadi kami ambil inisiatif untuk buat satu inovasi iaitu teknik NOPOS ni lah. Okey, dan murid-murid telah diberi bimbingan selama 1 bulan dan diberi intervensi untuk meningkatkan penguasaan dalam pemfaktoran. Okey, seterusnya apa itu objektif inovasi? Okey, di sini saya kemukakan ada 3 objektif inovasi yang telah kami lakukan berkaitan dengan teknik NOPOS ni, iaitu yang pertama, murid-murid dapat memahami cara pemfaktoran yang sebenar melalui teknik NOPOS. Okey, yang kedua, murid-murid dapat mengikuti langkah demi langkah bagi memfaktorkan ungkapan algebra. Okey, daripada akronim NOPOS tu. Okey, jadi kami ambil walaupun dia punya nama dia tak berapa komersial sangat, tapi sebenarnya kami nak guna akronim tu sebenarnya. N tu untuk apa? Step by step lah. Bila pelajar dapat tahu NOPOS, contohnya yang pertama, N tu untuk apa? Okey, maksudnya N tu yang pertama tadi untuk nombor. Jadi nombor tu pelajar perlu cari mana nombor dulu yang nak buat kat situ, baru diikuti oleh operasi, bekali, operasi, selesaikan dan last kali untuk semak jawapan. Okey, yang ketiga adalah menyemak pemfaktoran yang dibuat menggunakan proses kembangan. Okey, sebenarnya yang ni adalah pemfaktoran dengan kembangan ni sebenarnya adalah timbal balik. Sebenarnya kalau kita faktor, kita akan dapat pemfaktoran tu bila kita kembangkan. Dan begitulah sebaliknya, kalau kita kembangan, daripada kembangan kita boleh cari apa itu faktor di sebalik kembangan tersebut. Tu saya kata dia ada timbal balik di situ. Okey, seterusnya latar belakang. Okey, latar belakang teknik NOPOS. Apa yang kami telah lakukan, ada beberapa peringkat. Yang pertama adalah peringkat 1, mengenal pasti aspek amalan. Okey, daripada ini kami kumpulkan data. Okey, jadi kami dah kumpulkan data untuk mengenal pasti apa aspek amalan yang ingin dibuat penambahbaikan. Okey, contohnya pelajar memang dah belajar tajuk ini pada tingkatan 2. Okey, belajar ikut sukatan yang telah ditetapkan dan ada cara-cara lah yang diajar. Okey, jadi kita lebih kepada penekanan dalam buku teks. Jadi bila apa yang kita ajar dalam buku teks, contohnya ada sebahagian pelajar dapat ikuti, ada sebahagian pelajar yang lemah memang tak dapat ikuti. Walaupun sebenarnya cara dalam buku teks sebenarnya diterangkan dengan jelas sekali, tapi masih ada pelajar yang menghadapi kesukaran dalam tajuk ini. Jadi kami telah melakukan analisis dokumen bagi membuktikan masalah yang dihadapi oleh murid. Daripada inilah contohnya macam saya cakap tadi, kita tengok buku pelajar, kita tengok buku tulis, buku aktiviti, lembaran kerja, kita dapati selepas belajar ada pelajar yang masih tidak dapat melaksanakan ataupun menjawab latihan berkaitan tajuk pemfaktoran. Okey. Okey, yang kedua, peringkat merancang tindakan. Apa tindakan kami setelah kami telah kenal pasti apa yang perlu dibuat penambahbaikan pada tajuk tersebut? Okey, yang pertama, kami telah membuat rujukan pada kajian lepas yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi atau teknik yang digunakan. Okey, dalam buku teks biasanya memang akan ada lah teknik selain daripada lebih daripada satu teknik. Okey, yang biasanya kalau tajuk pemfaktoran ada 2 teknik dan satu yang memang biasa
kita lakukan adalah teknik silang pangkah. Okey. Teknik tu memang senang, tapi sebab tu diajar beberapa kaedah sebenarnya dalam matematik, beberapa kaedah untuk selesaikan masalah. Contohnya berkaitan tajuk pemfaktoran. Okey, sebab ada pelajar tak semua kaedah dia boleh. Ada pelajar hanya dapat satu kaedah saja. Ada pelajar dapat dua-dua kaedah. Tapi bila kaedah, saya kata tadi kaedah darat silang, yang bagi saya dan ada juga setengah kalangan pelajar yang memang fasih bagi teknik darat silang ni, jadi sebenarnya dapat buat dengan baik, okay? Dapat memfakturkan algebra dengan baik. Tapi bila kita perhatikan daripada soal selidik, okay, daripada kita analisis dokumen, jadi masih ada pelajar yang tidak dapat menguasai dua-dua kaedah, okay, dalam pemfakturan. Jadi inisiatif kami adalah kami perkenalkan teknik NOPOS, ya, okay, dalam pemfakturan kali ini. Okay, kemudian okay, mencari kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, kalau dekat sini kami lebih kepada teknik lah, kami tak ada bahan mawujud apa, cuma kami gunakan teknik kat sini, akronim tadilah NOPOS tu. Okey, jadi bila tahu satu demi satu huruf tu stand untuk apa, jadi pelajar dapat ingatlah proses apa nak buat untuk memfakturkan. Okey, seterusnya okey, peringkat ketiga, melaksanakan tindakan. Okey, bila kami perkenalkan teknik NOPOS kepada pelajar, kami telah mengambil inisiatif dengan melakukan dengan menyediakan instrumen ujian pra-intervensi. Okey, instrumen ujian pra-intervensi yang mana ujian pra-intervensi ni digunakan adalah berbentuk soalan subjektif. Okey, kami lebih menumpukan kepada soalan subjektif berbanding soalan objektif. Okey. Dan dekat sini kami ambil, kami sediakan 5 soalan saja, okay, daripada buku teks dan buku latihan untuk membina soalan. Okay. Dan sampel kami adalah 10 orang pelajar ataupun 10 orang responden yang telah menduduki ujian pra ini. Dan lupa saya nak bagi tahu tadi, responden kami, sampel kami adalah pelajar kelas kedua tingkatan 2 tahun lepas, iaitu 2 Ibnu Khaldun. Okey, setelah selesai melaksanakan ujian pra-intervensi, okey, kami tidak melakukan perbincangan secara terus. Okey, maksudnya kami tak lakukan, kami okey macam ni. Kami ada set ujian dengan 5 soalan tadi. Okey, dengan 5 soalan tadi kami bagi pada 10 orang responden. Kemudian pelajar waktu tu telah belajar tajuk tersebut dan telah ada pemahaman sedia ada kat situ. Jadi sama ada mereka ingat ataupun tidak, jadi mereka bolehlah menjawab soalan tersebut. Okey, tanpa kami perkenalkan lagi teknik yang kami telah lakukan tadi. Okey, sebab kami tak nak bila kami dah sediakan soalan dan kumpulkan setelah mereka menjawab soalan tersebut, okey, bila kita bincang, kita tak dapat nak tengok keputusan pra dengan post test tu. Okey, jadi jawab dulu, pelajar diberi set soalan, jawab dulu tanpa kami ajar teknik NOPOS, kemudian kami akan ambil semula kertas tadi untuk kami rekod markah mereka pada ujian pra-intervensi. Okey, markah yang diperoleh oleh responden ujian pra-intervensi akan direkod bagi mengenal pasti keberkesanan penggunaan teknik NOPOS. Okey. Okey, inilah saya cakap tadi ujian. Ujian ni maksudnya pelajar telah mempunyai pemahaman sedia ada. 5 soalan kat sini.
Dan kalau cikgu boleh tengok ni ada pelajar ni hanya dapat mula-mula saja boleh jawab dulu. Dan sebenarnya kalau dapat lihat dengan jelas dekat sini, sebenarnya dia guna teknik silap angkah lah dekat sini. Apa yang telah dipelajari dalam buku teks. Okay, sebab kita tak ajar lagi teknik no pause. Okay, dan selepas ni ujian pasca intervensi lah, selepas kami perkenalkan teknik no pause, kami ajar macam mana. Kemudian pelajar akan ambil balik ujian yang sama selepas selesai mendengar taklimat teknik no pause tersebut. Okay, dan markah akan direkod juga selepas ujian pasca intervensi. Sekiranya markah selepas markah ujian pasca intervensi lebih tinggi daripada ujian pra intervensi, maka terbuktilah pelajar memahami teknik no pause tersebut dan teknik tersebut dianggap berjaya. Okey, seterusnya peringkat keempat, melihat kesan tindakan. Okey, melihat kesan tindakan. Pengkaji menganalisis data-data yang diperoleh bagi melihat keberkesanan penggunaan teknik no pause dapat menyelesaikan masalah responden yang masih keliru dan tidak memahami konsep pemfakturan dengan sepenuhnya. Okey, kemudian data daripada borang soal selidik turut dianalisis. Maksudnya kat sini selain daripada borang soal selidik, kemudian temu bual selepas mereka hadiri teknik no pause tersebut, kami ambil hasil dapatan kat situlah. Maksudnya berjaya atau tidak teknik yang kami perkenalkan ni. Okey, pengkaji juga menganalisis data daripada set temu bual. Okey, dan yang terakhir, peringkat kelima adalah refleksi. Data yang diperoleh perlu dianalisis bagi membolehkan pengkaji membuat refleksi berkaitan kekuatan dan kelemahan tindakan yang telah dilaksanakan, keberkesanan tindakan tersebut serta tindakan susulan perlu dilakukan oleh pengkaji. Maksudnya kita kena ambil lah semua hasil dapatan tu supaya kita dapat analisa adakah teknik yang kita perkenalkan itu sememangnya lah, mungkin ada kekuatan dan mungkin ada kelemahan. Sekiranya ada kelemahan, kita boleh perbaiki lagi pada tahun-tahun akan datang. Dan proses ini akan berterusan dalam kitaran kajian. Okey, daripada teknik no pause yang kami perkenalkan ini, beberapa masalah yang kami boleh tangani daripada teknik tersebut. Okey, yang pertama, murid memahami langkah untuk memfakturkan ungkapan algebra, dan yang kedua, murid dapat memfakturkan ungkapan algebra. Okey, yang pertama tadi, murid faham langkah sebab dia tahu yang akronim tadi. Jadi dia tengok step by step lah apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Kemudian mereka dapat memfakturkan ungkapan algebra. Okey, kemudian dapat semak jawapan melalui aktiviti kembangan. Macam saya cakap tadi, kalau buat pemfaktoran, okey, boleh semak dengan kembangan. Tapi daripada kembangan sebenarnya boleh difakturkan balik. Sebenarnya dia ada dia bertimbal balik dekat situ. Okey. Dan seterusnya, murid tertarik untuk mengikuti sesi pembelajaran yang dijalankan. Sebab teknik ni agak senang sebenarnya. Okey, dia lain daripada kaedah yang kita dapati daripada buku teks. Mungkin dalam buku teks tu mungkin murid-murid yang lebih mahir sedikit. Sebab dalam dia kalau kaedah silap angkah tu dia lebih kepada murid untuk mencongak daripada sifir ke apa. Tapi yang ni dia lebih kepada operasi satu demi satu. Jadi kalau untuk kelas belakang sepatutnya memang berkesan lah, okay? Sebab dia memahami langkah demi langkah apa yang
mereka perlu lakukan. Okey, untuk yang seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Nurizan. Terima kasih. Kak Izan tak buka speaker mic. Kak Izan tak buka mic, Kak Izan. Okey. Boleh dengar suara saya ya? Boleh. Okey. So saya akan menunjukkanlah bagaimana kaedah nopos ni digunakan. Okey. Alright. Mungkin dia akan agak teknikal sikit lah untuk macam cakap apa? Untuk subjek-subjek lain, tapi dengan menggunakan kaedah nopos ni, bila kita hafal saja N itu apa, O tu apa, so dia akan, maksudnya kita punya kerja tu dipandu. So mula-mula kita nak buat step apa. Okey, sekejap Right, boleh buat dah, tak boleh. Arif. Dan slide ini dulu Zan. Slide ni dulu Boleh dengar tak? Boleh Kak Izan, paket sekali. Boleh dengar Kak Izan. Tak boleh cakap. Telefon standar. Boleh. Boleh. Okey. Okey, untuk contoh pertama, faktorkan X kuasa 2 terhadap 9 Boleh dengar 18. Jadi Boleh. Dah start sharing ke Zan? Dah sharing ke belum? Tak, sebab Izan tak terus yang slide ni dulu. tambah 3. Yang slide akak tunjuk ni dulu. Berkali 2 ni kita untuk persamaan ni kita modify sikit, so 2X Dapat ke tak dapat? Ke ada suara je tak ada Izan paparan? dapat tengok tak yang akak sharing ni dulu? modify maksudnya 2 ni Tak dapat. Izan share terusnya Izan. Oh ya ke? Okey tak apalah, kat stop sharing lah kata. X kuasa 2 Cikgu lain saya nak pastikan dah dapat belum dia punya paparan? Dah dapat paparan, cuma sound Ada yang highlight kiri. Nampak. Dia sikit kan? Cuma sound dia je slow sikit. cari nilai Sound pukul 3 pagi. Yang akan menghasilkan 6. Okay, 1 darab 6 akan hasilkan 6. 2 darab 3 akan hasilkan 6. Itu je. 6, 3, 2 pun samalah 6. Jadi, okey, sekarang kita tengok operasi di sebelah 6. Tambah, jadi kita tambah 2 nombor ni. Okey, 6 campur 1 akan jadi 7. 2 campur 3 akan jadi 5. Yang ketiga adalah perkali. Kita lihat kepada perkali. Perkali kita adalah 7. Jadi kita akan pilih yang pertama. Okey, jadi untuk operasi kita tengok nak menghasilkan negatif 7 tu macam mana. Kita masukkan dia ke dalam ni lah, ke dalam persamaan dulu. Okey. X. Jadi nombor yang mungkin bagi persamaan ini adalah 1 dan 6. Jadi nak menghasilkan 7, nak menghasilkan negatif 7 tu macam mana? Nak menghasilkan negatif 7, so negatif 1 dengan negatif 6 dia akan hasilkan 7. Okey.
Tapi ini bukan persamaan asal. Kita dah nak masuk bahagian selesaikan selepas kita lakukan operasi tadi. Kita nak selesaikan. Jadi kalau kita nak selesaikan, kita kena kembali kepada yang asal. Kalau tadi untuk bila kita nak modify, kita darab 2. So kalau kembali kepada asal, kembali ke pangkal jalan, so kita kena bahagi 2. Sini bahagi 2, sini pun bahagi 2. Okey. Jadi 1 bahagi 2 tak boleh dapat nombor tepat. 6 bahagi 2 kita boleh dapat nombor tepat. Jadi kita selesai yang boleh dapat nombor tepat dahulu. Itu X tolak 6 bahagi 2 kita akan dapat 3. Okey. Ini X. Bila 1 bahagi 2 kita tak boleh bagi dapat tepat. So 2 ni kita akan darab di sebelah X. Jadi dia akan jadi 2X tolak 1. Jadi selepas kita selesaikan, kita kena semak. Kita semak lah yang kita buat tu betul ke tak betul. Jadi kita semak, kita kembangkan 2X darab X akan dapat 2X kosong 2 tolak X tolak X 1, 3. So selesaikan 2X kosong 2 tolak 7X tambah 3. So sama dengan yang asal. So bermaksud pemfaktoran kita di sini betul lah. Selepas buat jangan lupa semak. Okay. Jadi contoh yang ketiga, faktorkan 4X kosong 2 tambah 4X tolak 3. So kali ni kita ada tolak kat sini. Okey, sama macam tadi menggunakan kaedah no force. Okey. So NOPOSS. Okey. Nilai operasi berkali operasi selesaikan semak. Jadi kita tengok yang pertama 3. Tapi sekarang kita ada perkali ke depan. Macam tadi kita cakap, bila ada perkali kita tak nak berkali. Bawa ke belakang. Kita darab 4. So bila dah modify, kita akan dapat persamaannya adalah X kuasa 2 tolak 4X tolak, tambah 4X tolak 4 darab 3, 12. Jadi kita nak nombor 12. Apa yang akan menghasilkan 12? Okey, nilai yang akan menghasilkan 12. 1 darab 12, 12. 2 darab 6, 12. 3 darab 4, 12. Okey, jadi sekarang kita tengok operasi. Kita nak letak operasi apa ni? Sekarang sebelah 12 adalah tolak. Jadi kita akan ambil nombor besar tolak nombor kecil. So 12 tolak 1, 11. 6 tolak 2, 4. 4 tolak 3, 1. Okey. Yang ketiga adalah perkali. Kita tengok kepada perkali. Perkali yang kita cari adalah 4. Jadi maksudnya kita akan ambil yang kedua. Nilai yang kedua. Jadi untuk operasi ni kita tengok di sebelah 4 kena nombor positif. Jadi bila kita masukkan ke dalam, kita nak selesaikan, masukkan dalam ni X. So masukkan nilai ni adalah 2 dan 6. Okey. Jadi 2 dan 6 nak hasilkan 4 tu macam mana? Inilah 6 tolak 2 kita akan dapat 4. 6 tolak 2. Tapi ini bukan penyelesaian dia lagi. Okey, jangan lupa kembali ke pangkal jalan. Bila nak kembali ke pangkal jalan, kalau tadi darab 4, sekarang kita kena bahagi 4. Okey, jadi 2 bahagi 4, 1 per 2 bukan nombor bulat, 6 bahagi 4 pun bukan nombor bulat. So nombor ni boleh dikecilkan lagi, iaitu di sini akan sepatutnya akan jadi 1 per 2. Ini akan jadi 3 per 2. Jadi 2 ni darab sebelah sini. Okay. Ini pun kena akan darab sebelah sini. Dia akan jadi 2X tolak 1. 2X tambah 2.
So, lepas kita selesaikan, jangan lupa semak. Semak. So, 2x darab 2x dapat 4x kuasa 2 tolak 2x tambah 32 6x tolak 2. Selesaikan, terdapat 4x kuasa 2 6 tolak 2 tolak 4x tolak 3. Sama dengan yang atas. Bila sama dengan atas maksudnya ini adalah pemfaktoran yang sepatutnya. Okey. Sekian, terima kasih. So itu adalah kaedah yang dijalankan lah. Dah hilang dah. Along the way, Faham. Nampak mudah nak faham. Kak Izan, along the way tu ada tak pelajar yang sangkut-sangkut masa operasi? Mula-mula sementara kita nak dapatkan rentak tu lah, no pause tu. Sekejap. Sekejap. Dia dengar. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh Kak Izan. Stop dulu Zan. Okay. So sepanjang kita buat tu mula-mula memang budak macam dia ada masalah, bukanlah ada masalah, dia macam ambil masa lah untuk biasakan dengan N tu apa, O tu apa, P, O, S tu apa. Tapi once dia dah mula catch up dia punya N tu apa, dia dah boleh bekerja step by step tu. Ni bagi untuk budak yang lemah lah, yang memang maksud dia bila kita buat ujian pro tu memang dia memang jawab antara satu atau tak jawab langsung. Maksud dia memang bagilah berapa kaedah pun dalam buku teks tapi dia tak boleh jawab. Jadi kita fikir kaedah ni bila kita perkenalkan dia bekerja ikut step. Jadi yang pertama cari N, berapa N dia. Lepas tu tengok operasi sebelah yang nilai yang kita dapat tu berapa operasi dia. So dia bekerja ikut step. Bila dia bekerja ikut step, dia boleh dapat benda tu. Izan, sesuai untuk diperkenalkan masa form berapa? Form 2 sebenarnya. Ini tajuk form 2 kan? Form 2 tapi form 2 dia akan bawa sampai form 5. Sampai Form 5. Ya. Sebab So, dia kalau juga form penting 2 dia benda ni. okey, insyaAllah. Yes. Sebab tu benda ni penting, sangat penting. Kalau dia tak menguasai tajuk ni, bermaksud kuadratik dia tak boleh buat. Macam nak cari pintasan graf pun dia tak boleh. Jadi masalah di menengah rendah tadi akan get lock, akan diteruskan sampai ke form 5. Sebab waktu saya mengajar form 5 yang SPM tahun lepas pun, boleh saya cakap kata separuh kelas memang tak tahu buat kaedah pemfaktoran. Jadi kita terpaksa turun semula kepada basic, ajar pemfaktoran dengan kaedah yang macam ni. Okey So lah. dia pelajar lemah lah Puan. Kalau teknik ni elok untuk kelas yang pelajar lemah lah. Sebab dia ikut step by step. Lemah lah. Bagus lah. Dia dia jadi lambat sikit lah sebab dia ada step. Kalau budak yang pandai kita congak je. Dia congak je sebetulnya. Tapi tak apalah seorang-seorangnya kita bagi dia cara mudah. Cara untuk dia dapat juga markah. Ya. Bagus. Itu je lah kalau Izan nak sambung lagi ya? Ada lagi ada lagi ataupun boleh kita ada nak ada sikit je lagi. Sikit lagi. Okey. Okey, dari segi kos, kalau kita tengok dari segi kos sangatlah murah ataupun almost tak melibatkan kos lah sebenarnya. Okey, dia melibatkan penggunaan kertas dan juga laminating film. Kertas laminate tu supaya yang kita buat tu, kaedah yang kita nak buat NOPOSS tu yang kita buat supaya budak tu boleh ingat setiap seorang tu. Itu je lah kos dia, tak banyak. Sementara budak tu nak biasa je. Once dia dah biasa, kita tak perlukan pun benda-benda ni. Maksudnya kalau dari segi kos memang sangat kompetitif lah sebab dia tak perlu ni. Okey, ini adalah keberkesanan ujian inovasi terhadap PDPC. Kalau kita tengok untuk pra dan post test, okey, kita boleh tengok markah yang diperolehi itu. Okey, kebanyakannya
meningkat lah, bukan kebanyakan, boleh kata keseluruhannya meningkat. Daripada 5 soalan contohnya, okey, sebelum ni dia hanya boleh jawab 1, ada antara dia orang yang boleh jawab almost perfect lah, dan ada 2 orang yang dapat perfect score, dapat 100%. Ni yang almost perfect lah, 93 ni. Dia berdasarkan step-step yang dia buat tu, kat mana yang cakap apa, yang boleh dapat markah tu. Alright. So ini adalah berdasarkan borang soal selidik. So saya faham fungsi teknik NOPOS. 100% mengatakan dia orang faham lah, daripada 10 responden tu semua faham. Okay. Dia faham dengan penerangan, selepas guna teknik dia dapat memahami konsep pemfaktoran ungkapan algebra. Dia dapat memahami cara memfaktorkan ungkapan algebra yang mempunyai perkali 1 daripada 3 sebutan algebra. Dapat menjawab soalan yang melibatkan lebih daripada 1 perkali dan dapat membantu memahami sepenuhnya konsep pemfaktoran. Jadi dia tahulah pemfaktoran tu digunakan untuk apa. Sebenarnya konsep pemfaktoran tu kalau dalam graf dia digunakan untuk mencari nilai. Contohnya kalau dalam graf kuadratik kita nak cari nilai pintasan. Jadi kita akan tahulah yang graf tu akan memintas di paksi mana tanpa perlu lukis pun. Maksudnya kalau kita nak lakar lukisan tu, kita nak tahu dia pintas di mana. So daripada konsep ni bila dia boleh buat, dia boleh melakar graf yang betul. So kalau dalam SPM sekurang-kurangnya sampai saja lakaran dia akan dapat sekurang-kurangnya 8/12 markah lah. Kalau dalam SPM sebelum ni lah. Okay. So hasil temu bual, kebanyakan pelajar berpuas hati dengan kaedah ni lah. Okay, kebanyakan pelajar yang lemah, yang memang bila dia nampak soalan pemfaktoran biasanya sebelum ni dia memang tak jawab, dia tinggalkan terus, dia dah boleh cuba menjawab. Dia berani nak attempt soalan tu, dia berani nak cuba soalan tu berdasarkan teknik NOPOS tu. Okay. 5 potensi untuk disebarkan kepada pihak lain, dia sesuai digunakan untuk murid tahun semasa dan juga murid yang lebih senior. Sebab kita tahu bila kita nak mengajar di menengah atas, kita akan dapati masalah pemfaktoran ni sebenarnya bukan berlaku di menengah rendah, dia juga berlaku di menengah atas sebab kelemahan pemahaman konsep pemfaktoran semasa di menengah rendah. Jadi apa yang kami buat adalah kami pastikan dia punya basic tu kuat di menengah rendah supaya bila sampai di menengah atas kita boleh beri kemahiran-kemahiran baru tanpa perlu mengulang kemahiran-kemahiran yang sepatutnya dikuasai di menengah rendah. Okey, kemudian dia mudah digunakan sebab dia tak memerlukan apa-apa bahan luaran, mudah untuk difahami kerana dia mengikut akronim. Dan kos yang sangat berpatutan dan mudah untuk disebarluaskan. Okay, dia tak perlukan apa-apa bahan pun, dia hanya memerlukan NOPOSS tu saja, akronim tu saja. Once dia faham, go step by step, semua akan selesai. Okay, ini adalah proses penyebarluasan kepada pihak lain, iaitu kami menyebarluaskan kepada guru di antara panitia. Okay. Ini di pihak sekolah lah dan juga di pihak PPD, PD. Inilah yang kami sempat share. Kami sempat share dengan komuniti kami. Okey. Sekian. Ada lagi tak? Okey. Sekian. Terima kasih. Dari pihak kami, Cikgu Syafinas dan Cikgu Norizan, panitia matematik. Tahniah. Ya. Menarik. Alhamdulillah. Tahniah. Menarik. Cikgu Syafinas dengan Cikgu Norizan. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih Cikgu Norizan dengan Cikgu Syafinas di atas pembentangan formula NOPOS. Formula NOPOS, Masya Allah. Okey, jadi InsyaAllah satu perkara yang bagi saya, satu perkara yang inovatif, benda yang cukup baik dalam sisi pembelajaran. Masya Allah. Tahniah daripada saya, insyaAllah. Baik, untuk yang seterusnya saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanis. Fadhil Muhammad Hanis Nasruddin bagi pembentang inovasi bagi tahun ini. Persilakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Sofi Razali selaku pegawai di bahagian PPD. Seterusnya yang berusaha Puan Maimun dan guru-guru yang saya kasih sekalian. Baik, insyaAllah bagi pembentangan inovasi saya, insyaAllah saya tak ambil masa yang lama kerana pada hari ini saya rasakan saya mengambil manfaat dan istifadah daripada guru inovasi yang lama. Sebab saya sendiri pun tak tahu apa nak buat untuk inovasi. Okay. Jadi saya akan paparkanlah apa inovasi yang akan saya pertandingkan untuk tahun ini, insyaAllah. Baik, saya share skrin dulu. Okey, baik. Inovasi yang saya nak bawakan untuk tahun ini adalah berkenaan dengan Nahu interaktif, Nahu at-tafa'uli. Okay, Nahu interaktif ni saya bawakan dalam bentuk, sebenarnya dalam bentuk laman web lah yang saya cipta sendiri, yang mana saya mengumpulkan pelbagai pelajaran di dalamnya untuk memudahkan pelajar menjawab soalan, untuk pelajar mempelajari sesuatu ilmu yang berkaitan dengan tata bahasa Arab. Seterusnya saya juga ada sediakan di dalamnya lagu-lagu yang saya sendiri reka, yang saya sendiri cipta untuk memudahkan pelajar menghafal beberapa perkataan-perkataan yang asas untuk dikuasai suatu tajuk. Dan juga saya ada menyediakan permainan interaktif dan seperti mana guru-guru tahu, iaitu word wall lah. Saya menggunakan word wall yang mana dia merupakan satu permainan interaktif bagi para pelajar untuk menjawab soalan secara, sambil bermain, dan juga dapat melihat result, dapat melihat result lah, result mereka secara terus. Tanpa perlu tunggu cikgu mengesahkan ke ataupun tanpa menunggu cikgu menanda jawapan mereka. Baik, jadi saya paparkan laman web tersebut kepada guru-guru. Okey, ini dia laman webnya. Okey, jadi laman web ni mula-mula dia ada pengenalan lah. Kemudian saya sediakan sikit tentang perasaan pelajar. Mungkin dia boleh pilih dia nak letak dia semangat ke, dia Ustaz ni line tak berapa jelas ni. Apa untuk ketika akan keluar. Ustaz ni line tak berapa jelas. Okey, dengar tak? Hello. Dengar Ustaz Nis. Okey, saya bawa wifi kat sebelah. Kasih kuat. Baik, okey. Untuk laman utama ni tak ada apa-apa lah. Ni hanya sekadar pengenalan. Okey, yang saya nak tunjukkan adalah pelajaran yang saya sediakan dalam laman interaktif ni, ataupun saya panggil sebagai Nahu interaktif. Okey, antara laman yang saya dah sediakan, sebenarnya boleh saya tambah lagi tapi belum lagi lah, adalah tentang alif lam syamsiah qamariyah, tentang fi'il madhi, huruf jar. Okey, yang dua bawah ni word wall dan juga lagu bahasa Arab. Yang ni adalah word wall ni adalah laman yang saya tak apa, kita tengok teruslah, senang. Okey, word wall ni adalah laman yang saya kumpulkan semua word wall saya yang saya dah buat. Sebenarnya bukan semua, ada tak banyak jugalah. Tak semua, cumanya ialah ni yang saya mampu kumpulkan.
Jadi kalau saya rasa nak tambah nanti saya tambah lagi lah. Okey, jadi pelajar yang layari laman web ni dia boleh main lah mana-mana yang dia nak. Dia nak main tajuk Qawaid Nahwiyah daripada Nas ke, tajuk Taukid ke, tajuk Munada ke, tajuk Maf'ulun Fi ke. Dan yang best sekali bentuk diorang ni sebab dia game kan, dalam bentuk game. Dan mereka akan terus dapat result mereka secara terus sebab ni pakai word wall. Okey, ni bahagian laman word wall. Okey, lepas dah tekan tadi laman word wall, kita boleh balik kepada latihan lain. Contohnya pelajar nak tengok latihan yang lain kan. Okey, dia tekan dekat sini. Okey, jadi ini tadi pelajaran tadi sama ada mereka tekan dekat bahagian sini ataupun mereka tekan bahagian sini lah, mereka boleh pilih. Okey, ni tadi laman word wall. Dan selain daripada itu juga saya ada mengumpulkan lagu bahasa Arab yang saya buat sendiri dalam laman web ini. Jadi untuk pelajar yang, sebabkan bahasa Arab ni dia melibatkan hafalan, terutamanya dalam bahagian tata bahasa Arab. Jadi kalau mereka tak hafal, mereka tak boleh nak tahulah ini apa. Jadi saya buat inisiatif untuk membuat lagu. Okey, dan saya kumpulkan dalam laman web ni. Jadi pelajar kalau nak dengar lagu tu berkali-kali sampai hafal, tak ada masalah. Contohnya dia tekan ni, dia nak dengar lagu ni dia tekan ni, dia nak tekan lagu ni dia tekan ni. Ikutlah mana-mana yang dia nak. Setakat ni baru 9 lagu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan tambah lagu ni insyaAllah. Okey. Walaupun suara tak sedap, dulit lah, saya tak kisah. Okey, ini bahagian lagu bahasa Arab. Okey, selain tu selain tu pelajaran yang lain yang saya sediakan adalah antaranya huruf jar, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah dan juga fi'il madhi. Okay, kita bagi contoh fi'il madhi. Okey, dalam fi'il madhi ni di muka depan saya sediakan dulu pengenalan dia. Apa dia fi'il madhi secara ringkas. Okey, kemudian tunjuk sikitlah objektif apa yang mereka dapat daripada pembelajaran fi'il madhi ni. Kemudian saya sediakan sedikit gambar tentang fi'il madhi daripada huwa, fa'ala sampai habis. Dan saya juga lampirkan sekali dengan lagu fi'il madhi yang saya buat tadi. Okey, so pelajar boleh dengar lagu tu. Dan bahagian bawah ni adalah pelajaran tentang fi'il madhi yang saya ambil daripada YouTube. Dan saya kreditkanlah dengan orang tu. Tapi sebenarnya saya tak terfikir pun nak kreditkan ni. Saya rasa lepas ni kalau saya nak ubah, saya akan buat sendiri video saya yang saya ajar. Lagi saya rasa barulah jadi hak cipta saya sendiri kan. InsyaAllah nanti saya padam, saya ubah. Okey, lepas pelajar belajar secara online kat sini, okey, lepas dia faham, mereka boleh terus buat latihan dalam fi'il madhi ni. Contohnya mereka nak membuat latihan lah untuk melihat kefahaman mereka, mereka just tekan tab latihan ni. Okay, lepas mereka tekan tab latihan ni, mereka scroll di bawah, ni ada antara latihan yang disediakan. Okay, jadi mereka contohnya nak buat latihan ni, gambar kapal terbang ni. Okay, mereka tekan, mereka isi nama mereka, kemudian mereka jawab macam biasa. Contohnya, okay, tekan start. Okay, kemudian kat sini mereka akan teruslah jawab soalan yang saya sediakan daripada laman web ni secara interaktif. Maknanya mereka akan main game ni. So diorang kawal. Ni soalan ni kat bawah ni soalan dia. Lepas tu diorang pilih lah diorang punya jawapan dia, mana satu yang diorang nak. Contoh diorang nak jawapan dia, contohlah okay, salah, dia akan terus tunjuk salah. Sebab tu ni namanya laman web interaktif. Okay, lepas mereka dah main, nanti result mereka akan keluar dekat sini. Okay, jadi saya sini akan dapatlah lihat pelajar punya result yang main. Tak kisahlah kalau saya bagi kat pelajar sekolah kita je atau kalau pelajar luar sekolah lain main sekali, so saya dapat tengok result mereka lah. Jadi kat sini keluar result. Dan daripada result ni pun alhamdulillah kita dapat tengok analisis yang agak terperinci. Contohnya soalan ni berapa orang jawab betul, berapa orang jawab salah, macam tu lah. Dan kita dapat tengok perincian secara markah secara terperinci bagi setiap pelajar. Okey, ni Umi contohnya ada betul ada salah. Okey, jadi ini adalah tu yang saya kata ini adalah laman web interaktif yang saya buat sebagai inovasi. Jadi untuk macam Cikgu Norizan dengan Cikgu Safinas buat yang ada ujian praf semua tu, insya-Allah saya akan buat lepas ni. So sebenarnya saya kata hari ni saya ambil manfaat dulu daripada sifu-sifu yang ni, yang lama.
Okay, senior-senior ni insya-Allah sudah nampaklah macam mana cara mereka, nanti insya-Allah saya akan buat. Jadi saya masih lagi lah meminta tunjuk ajar daripada sifu-sifu insya-Allah. Sikit Ustaz, terima kasih Ustaz. Bagus tu. Tinggal Ustaz nak buat perangan post je lah. InsyaAllah, insyaAllah. Nak tanya, website tadi ada nampak macam SMA Chua. Maksudnya akaun ada 5 sekolah ke macam mana? Tak, akaun saya sini. Oh, maksudnya Ustaz Akaun sini cumanya saya letakkan nama Chua tu guru lah, guru sekolah agama Chua. Okey. Ustaz dah apply kan ke? Dah, kalau cikgu-cikgu nak tengok saya boleh bagi link insya-Allah. Kelas mana Ustaz guna? Saya gunakan dekat kelas 3 Ibnu Khaldun, dulu dekat 1 Ibnu Khaldun. Okey. Jadi nampak okey lah result pelajar. Bagi result mereka macam contohnya fi'il madhi ataupun huruf jar lah senang. Okey, huruf jar dulu saya ajar, saya minta mereka hafal secara direct kan. Okey, hafal huruf jar. Min apa? Daripada apa? Min daripada. Ila apa? An apa? Saya cakap yang tu lah, lepas tu buat macam soalan-soalan dalam kelas. Tapi hasilnya pelajar masih lagi tak menghafal. Okey. Jadi saya fikir baik saya buat lagu menggunakan untuk saya hafal, jadikan pelajar ni dapat hafal huruf jar. Jadi daripada huruf jar ni adalah lagu dia, saya dah buat dah dalam ni. Saya masukkan, saya nampilkan kat sini. Jadi daripada lagu ni bila saya test pelajar, mereka alhamdulillah boleh nyanyi secara berjemaah dalam kelas. Kemudian bila saya tanya, okey min apa, dia terus jawab secara automatik, secara cepat. Itu antara perubahan yang saya nampak lah. Alhamdulillah. Menarik lah untuk budak ni. Okey, ada lagi cikgu-cikgu? Ada nak tanya lagi? Ada nak tanya soalan? Ustaz boleh, Ustaz Cikgu Jamilah nak tanya. Ya. Ustaz nanti boleh ajar macam mana nak buat data studio tu? Data studio? Macam mana nak link dekat data studio tu? Nanti bolehlah ajar kami. Ke buat laman web ni? Yelah website macam tu. Macam website. Yo. Okey. Saya guna Google Site je. Google Site. Tapi nak cara dia tu pun belum tahu lagi tu macam mana cara dia. Nanti Ustaz boleh ajar kami kan, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah, sama. Okey, ada lagi yang nak tanya? Okey, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Anis Nasruddin di atas pembentangan inovasi. InsyaAllah sama-sama kita doakan mudah-mudahan berjaya dipertandingkan bagi untuk pertandingan inovasi insyaAllah. Memang cukup interaktif. Sebab sekarang ni memang kaedah dia pelajar-pelajar kita ni diperlukan bahan-bahan yang interaktif. Memang betul apa Ustaz Anis kata tu. Kadang-kadang kalau tanya tak dapat jawab, tapi bila mana diaplikasikan dengan lagu, dengan rentak, secara tak langsung mereka hafal. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Anis sentiasa memberi inspirasi, kepada kami guru-guru di Sekolah Menengah Agama Chua. InsyaAllah saya yakin lepas ni mungkin ramailah lagi guru-guru yang akan menerbitkan Google Site masing-masing bagi sesi pembelajaran PDPR kita pada pemandangan PDPR norma baru sekarang ni, pembelajaran norma baru insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah. Baik, untuk yang seterusnya boleh kita berpindah kepada pembentangan amalan terbaik puan? Boleh puan ya? Okey, baik. Ustazah Syikin. Ya, saya. Ustazah Syikin dah ready? Okey, saya dah ready. Okey, baik. InsyaAllah untuk yang seterusnya saya menjemput Ustazah Syikin binti Muhammad Zawawi untuk bagi pembentangan amalan terbaik. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Muhammad Saufi bin Razali,
pegawai PPD Port Dickson yang berusaha, Puan Pengetua Puan Maimun binti Bahari, Puan Kamisah Asura binti Abdul Rahman, Guru Penolong Kanan Kurikulum, Ustaz Ahmad Zulfaqur bin Darussa, Guru Penolong Kanan HEM, ketua-ketua bidang serta rakan guru yang saya kasihi sekalian. Okey, saya akan sambung saya punya pembentangan sebentar tadi. Apa-apa pun saya mohon maaf di atas gangguan sebentar tadi, gangguan yang tidak dapat dielakkan. Okey. Jadi saya terus sambung berkenaan dengan kelas berfokus. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, aktiviti untuk kelas berfokus ini secara keseluruhannya latihan yang saya laksanakan untuk pelajar yang lemah dan pelajar yang cemerlang lebih kurang sama. Jadi target pelajar cemerlang saya target untuk markah 60 hingga 100, yang mana 5 orang pelajar ini markah 60 hingga 100 ni ada 6 orang pelajar. 6 orang pelajar ini saya cuba untuk naikkan markah mereka untuk skor A lah. Jadi apa yang saya buat, latih to be ujian lisan, bacaan teks, menjawab petikan dan perbincangan terbuka. Yang ni latihan ini sama dengan pelajar yang galus sebentar tadi, kerana saya merujuk kepada contoh-contoh soalan tahun lepas dan juga saya merujuk kepada contoh-contoh soalan ujian lisan untuk bahasa Arab tinggi. Dan seterusnya untuk kelas berfokus juga ada pelajar menghafal isi penting bagi ujian lisan serta mengembangkan ayat tersebut menjadi lebih menarik. Berbeza dengan pelajar galus tadi, kalau pelajar galus saya menyiapkan nota, saya menganalisis tajuk-tajuk yang saya jangkakan keluar untuk ujian lisan. Dan kemudiannya bagi pelajar yang lemah, saya minta dia faham maksud satu persatu ayat tersebut dan dia hafal. Sebab kerana ujian lisan ini apabila bercakap secara spontan, dia sedikit merupakan perkara yang sedikit sukar. Jadi saya risau untuk pelajar yang lemah ni dia tak dapat bertutur dengan baik, jadi saya menyediakan teks. Okay, dan manakala untuk pelajar yang cemerlang, saya bagi juga panduan isi penting, tetapi isi penting tersebut hanya sebagai panduan dan mereka boleh mengembangkan ayat tersebut mengikut cara mereka sendirilah untuk menjadikan ayat itu lebih menarik. Dan seterusnya latih to be ujian bertulis berdasarkan soalan percubaan dari negeri-negeri lain. Okey, untuk latih to be ini bagi pelajar yang galus, ujian latih to be ini saya akan tumpu kepada pelajar yang galus ni tadilah. Dan bagi pelajar yang cemerlang, biasanya mereka akan siap awal. Jadi bila mereka siap awal, saya bagi mereka masa untuk berbincang sesama pelajar yang cemerlang. Jadi mereka akan berbincang sesama mereka, cari penyelesaian mana jawapan yang betul dan kenapa jawapan itu betul. Okey, dan biasanya untuk perbincangan jawapan secara keseluruhan, saya minta wakil daripada pelajar cemerlang ni untuk bentangkan apa jawapan setiap soalan tersebut. Dan kemudiannya untuk latihan karangan, saya memberi panduan, saya bagi contoh karangan kepada pelajar cemerlang serta mereka perlu menghafal perkataan-perkataan penting dalam karangan tersebut dan menulis semula karangan dengan uslub bahasa Arab yang betul. Berbeza dengan pelajar yang galus, untuk latihan karangan mereka perlu menghafal karangan tersebut. Akan tetapi untuk pelajar cemerlang, yang saya nampak pelajar cemerlang mereka ada vocab, mereka ada perkataan-perkataan. Cumanya mereka kurang mahir untuk menggunakan uslub perkataan itu. Bila dia nak bentuk satu uslub bahasa Arab tu, dia menjadi kesukaran pada mereka. Jadi bila mereka ada perkataan, mereka bina ayat, hasilkan satu karangan itu seolah-olah terjemahan harfiah. Dia jadi seolah-olah ayat bahasa Melayu yang diterjemahkan. Jadi untuk menjadikan ayat tersebut menarik, saya bagi satu contoh karangan sebagai panduan kepada pelajar supaya mereka nampak uslub bahasa Arab yang betul. Okay, seterusnya aktiviti yang kedua yang dilaksanakan adalah teknik menjawab. Okay, antara teknik menjawab yang sempat
dilakukan bagi pihak sekolah. Yang pertamanya, Perkampungan Ilmu LAM oleh Ustaz Muhammad Hanis bin Nasruddin. Ini ketika saya cuti bersalin, jadi Ustaz Hanis ambil alih tugas untuk melaksanakan Perkampungan Ilmu LAM. Jadi terima kasih banyak Ustaz Hanis. Dan kemudiannya Panitia LAM juga sempat untuk mengadakan bengkel muhadasah bil Arabiah. Bengkel ini adalah memberi penekanan kepada ujian lisan. Jadi selepas hasil daripada bengkel ni, saya nampak pelajar ada keberanian dan cuba berusaha untuk bertutur dengan baik. Seterusnya, yang ketiga, Didik TV Road to Success SPM 2020 LAM. Kenapa saya masukkan Didik TV ini? Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, sebenarnya untuk teknik menjawab, saya merancang untuk melaksanakan bengkel teknik menjawab dan juga bengkel insya. Akan tetapi disebabkan baru sahaja 2 minggu saya naik sekolah, saya sempat bersama dengan pelajar Form 5 selepas bersalin tu 2 minggu saja, dan kemudian PKP semula dan PDPR berjalan semula. Jadi bengkel tersebut tak dapat dilaksanakan. Jadi sumber yang ada hanya Didik TV Road to Success SPM 2020. Dan bila saya minta pelajar tonton di rumah masing-masing, pelajar macam biasalah kan, pelajar akan memberi alasan sibuk untuk siapkan tugasan dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat, saya tayangkan teknik menjawab ini di sekolah. Waktu ada kelas tambahan tu dekat SPM, jadi saya tayangkan supaya mereka dapat sedikit input untuk berkenaan dengan teknik menjawab LAM. Seterusnya, untuk aktiviti yang seterusnya adalah modul pecutan. Antara modul yang saya sediakan untuk pelajar SPM tahun 2020, yang pertamanya adalah nota kilat LAM. Nota kilat LAM ni sejujurnya bukanlah semua modul ini bukanlah dari saya. Saya mencari sumber-sumber daripada grup Telegram SPM LAM seluruh Malaysia, dan saya juga mencari maklumat-maklumat modul-modul dalam Google. Saya Google dan kemudian saya cari nota-nota yang mudah untuk pelajar digunakan sesuai untuk pelajar kita. Jadi untuk nota kilat LAM ni, dia merupakan ringkasan qawaid tata bahasa bagi semua tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi saya cuba mencari nota yang menarik dalam grup Telegram LAM SPM dan saya jumpa nota tingkatan 4. Nota tu kalau cikgu-cikgu tengok, dia memuatkan 20 tajuk qawaid untuk tingkatan 4 hanya dengan 2 muka surat sahaja. 2 muka surat sahaja. Jadi saya rasa modul ni merupakan satu modul yang bagi pelajar cepat faham, mudah untuk dia ulang kaji berbanding dia buka buku semula untuk study satu-satu tajuk. Dan bila saya cari, nota tu hanya ada untuk tingkatan 4, jadi tingkatan 5 tak ada. Jadi saya wujudkan jugalah, saya cuba untuk bina nota kilat LAM bagi tingkatan 5. Dan Alhamdulillah hasil daripada nota kilat ni, setiap kali bila latih tubi, saya nak lakukan latih tubi untuk esok hari. Biasanya pelajar nak SPM kan bila kelas berfokus kan banyak subjek lain. Guru-guru akan laksanakan latih tubi, jadi pelajar kurang masa untuk ulang kaji. Jadi saya sediakan nota ni sebagai persediaan untuk pelajar menjawab latih tubi. Jadi dekat situ nampak peningkatan dalam masa sebulan selepas PDPR, kelas bersemuka berjalan waktu tu, dengan nota kilat LAM ni para pelajar dapat menguasai tajuk dengan baik. Seterusnya nota ujian lisan LAM, yang ni saya sediakan dengan cara saya menganalisis tajuk-tajuk ujian lisan, sebab LAM ni dia merupakan tahun 2020, itu adalah tahun kedua untuk LAM, jadi saya tak tahu apa tajuk yang akan masuk. Jadi saya hanya menjangkakan sebab apabila diberikan taklimat ujian lisan LAM, tajuk yang akan masuk tidak terikat dengan tema-tema dalam buku teks.
Bermaksud ujian lisan ini dia lebih terbuka, dia lebih meluas. Jadi kita tak tahu apa tajuk yang akan masuk. Jadi saya memilih beberapa tajuk yang saya jangkakan masuk. Jadi saya bina beberapa isi penting berserta dengan huraian. Setiap tajuk tu hanya ada 3 isi penting dan juga huraian. Dan saya minta pelajar untuk menghafal lah ujian lisan isi-isi penting tersebut. Dan daripada ujian lisan ini, daripada lebih kurang 15 tajuk, 14 ke 15 tajuk yang saya buat, lebih kurang 8 tajuk yang masuk dalam SPM tahun lepas. Jadi alhamdulillah. Dan seterusnya saya menyediakan juga modul insya. Modul insya ni bukanlah modul tu sendiri dari saya. Saya cari modul dalam grup Telegram dan kemudian saya cari juga Google dan saya analisis tajuk-tajuk karangan yang saya rasa masuk. Okey, tajuk-tajuk karangan ni saya analisis daripada soalan bahasa Arab tinggi. Okey, daripada soalan bahasa Arab tinggi saya kumpulkan dan mana-mana karangan saya ambil sebahagian daripada modul ni, saya ambil sebahagian daripada modul ni, saya pilih ayatnya yang tidak terlalu sukar untuk pelajar faham. Kira memudahkan pelajar untuk pelajar skor. Jadi bila saya nampak dengan kaedah ini, saya rasa yang banyak menyumbang untuk peningkatan adalah ini, modul insya. Sebab waktu trial, pelajar hanya hafal lebih kurang 2 karangan sahaja dan untuk trial Negeri Sembilan, karangan tersebut kedua-duanya tak masuk. Jadi selepas percubaan, saya fokuskan lagi untuk modul insya dan alhamdulillah pelajar dapat daripada modul insya ni juga pelajar dapat menjawab juga. Dia secara tak langsung dia menyumbang kepada ujian lisan tu tadi. Seterusnya aktiviti yang dilaksanakan seterusnya Kaifahaluka. Kaifahaluka ni sebenarnya dia adalah video call yang mana saya video call setiap orang pelajar. Okey, pada awal pelaksanaan PDPR sebelum kita boleh bersemuka tu, saya video call pelajar seorang demi seorang. Okay, seperti biasalah kalau ada video call mestilah kita bertanya khabar. Kemudiannya tujuan utamanya adalah menyemak hafalan karangan dan juga memberi motivasi kepada pelajar. Jadi untuk video call ni saya laksanakan lebih kurang bermula daripada bulan Mei, tak silap saya, Mei sehingga hujung Jun ataupun awal Julai kita dah buka sekolah kan. Akan tetapi selepas bulan 8 saya bersalin dan menyebabkan kekangan untuk video call semua pelajar. Jadi saya minta bantuan. Inilah program yang saya fikirkan. Sa'idni ya sadiqati. Kenapa saya guna perkataan kalimah sadiqati? Sebab pelajar tingkatan 5 ramai pelajar perempuan kan. Okey, jadi saya minta bantuan mentor-mentee. So saya tak berkesempatan untuk menyemak seorang demi seorang. Jadi saya mohon bantuan mentor yang mana saya bagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. Jadi tugas mentor, saya minta untuk menyemak hafalan karangan mentee. Jadi setiap mentor tu saya bertanggungjawabkanlah sekiranya mentee-nya tidak menghafal karangan. Okay, dan menyemak juga hafalan isi penting untuk ujian lisan mentee. Dan juga membentangkan jawapan latih tubi kepada pelajar lain. Ini untuk latih tubi soalan trial serta membimbing rakan yang lain. Kenapa saya memaksimumkan penggunaan mentor di sini? Kerana saya yakin apabila seorang pelajar itu dia banyak berkongsi ilmu, maka pengetahuan dia akan jadi lebih kukuh. Jadi dia akan arif, lebih arif sebab dia dijadikan tempat rujukan. Okey, seterusnya selain daripada program-program tersebut, kita juga ada program-program lain yang dilaksanakan di sekolah, antaranya program motivasi oleh bimbingan dan kaunseling iaitu Puan Jamilah binti Yahya dan juga bacaan Yasin dan solat hajat pada setiap hari Jumaat. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua guru
yang terlibat dalam sama-sama menjayakan kecemerlangan anak-anak sekolah menengah agama Chua. Okay, jadi ini adalah keputusan LAM bagi SPM 2020. Jadi kalau cikgu-cikgu boleh lihat ketika percubaan GPMP keseluruhannya adalah 5.88. Okey. 5.88 dengan 4 orang yang gagal dan ketika SPM sebenar pelajar yang saya target untuk A lebih kurang 5 orang dan kelima-limanya memperoleh A+. Dan pelajar yang saya tak target pun A, okay, antaranya Adli alhamdulillah dapat A dan kemudiannya 2 orang A- lah, Natasha dan Raihana. Dan untuk pelajar yang gagal juga ada banyak peningkatan, antaranya Aisyah Khairuddin meningkat ke B, Elnida Akmal meningkat ke C+, Najiha meningkat ke B+, dan Vanida meningkat ke C. Okay, jadi itu sahaja dari saya. Semua aktiviti yang saya laksanakan tu aktiviti-aktiviti biasa sahajalah, sebagaimana yang guru lain turut laksanakan. Itu sahaja dan terima kasih. Terima kasih Ustazah Syikin. Ada apa-apa guru-guru nak bertanya kepada Ustazah Syikin? Nampaklah ada perubahan yang besar pada anak-anak yang gagal boleh dapat B, boleh dapat C. Memang nampak. Alhamdulillah lah Betul Puan. Maksudnya pelajar tu sebenarnya boleh kalau kita bimbing dia, kita ada one to one dengan dia, insyaAllah dia boleh. Betul lah. Ada apa-apa guru-guru yang nak bertanya kepada Ustazah Syikin? Kalau kita tengok tadi, selain daripada usaha mengumpul modul, simak bacaan lisan dan sebagainya, ada satu perkara yang saya agak tertarik, iaitu bagaimana Ustazah buat program Kaifahaluka, kan? Secara tak langsung benda tu adalah chemistry yang mana kita dekat dengan pelajar, macam hari ni, seperti mana hari ni kan, every morning buka phone, tengok dekat santai pukul 7 mesti Cikgu Jamilah akan hantar any kind of motivasi. Secara tak langsung perkara tersebut menjadi satu keterikatan guru-guru kepada anak-anak pelajar. Saya nampak kat situ mungkin ada satu pemangkin semangat pada diri pelajar selain daripada sediakan bahan-bahan belajar. Guru juga, Ustazah juga mendekatkan diri bagaimana sentuh hati diorang. Kadang-kadang bahan dah bagi, kalau hati tak nak belajar, tak nak juga lah. Masya Allah. Itulah mungkin perkara tersebut penting untuk kita lakukan bagi menaikkan semangat instrik diorang, motivasi instrik diorang untuk terus belajar untuk capai kecemerlangan. Ada apa-apa lagi guru nak bertanya mengenai kepada Ustazah Syikin? InsyaAllah tak ada kot. Tak ada dah Okey, baik. Okey, baik. Okey, untuk seterusnya saya akan bukan saya yang bentang, tapi Cikgu Kamisah ada. Cikgu Kamisah ada? Okey, Cikgu Kamisah. Okey, Cikgu Kamisah akan bentang. Bahannya, sepatutnya pembentang adalah Cikgu Azli. Tapi semua kita tahu Cikgu Azli ada meeting dengan JPN. Jadi insyaAllah saya akan serahkan pembentangan kepada Kak Misal dan saya akan bentang bahan daripada Cikgu Azli, insyaAllah. Sekejap ni. Aduh, Boleh Kak, insyaAllah. Tak apa, kita bantu kawan kita. InsyaAllah. Nak tengok apa Azli buat je, yang penting. Kita tengoklah apa dia buat kan. Kecilnya Kak yang gabun. Okey, boleh nampak tak Kak? Nampak dah. Nampak nampak slide tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati lagi saya muliakan Puan Pengetua Sekolah Agama Chua, Puan Maimun binti Bahari,
barisan GPK, barisan ketua bidang, barisan guru-guru. Kalau tak saya, kalau ada Ustaz Sofi, saya hormati juga Ustaz Sofi dari PPD. Terima kasih bersama dengan kami hari ini. Okey, baiklah. Saya akan cuba yang terbaik sebab yang menyediakan bahan ini adalah Cikgu Azli kita. Dan saya pun tak tahu apa slide yang telah disediakan. Tak apa, saya tolong bacakan sahajalah. Dan kemudian kita ucapkan ribuan terima kasih dan syabas kepada Cikgu Azli kerana berjaya menaikkan ataupun memberikan keputusan yang baik dalam SPM tahun lepas ya. Bukan Cikgu Aziz sahaja, tahniah juga kepada semua guru-guru. Baiklah, kita tengok slide Cikgu Azli, grade purata sekolah. Sebelum itu ialah 3.6.4. Maknanya susah jugalah ni 3 kan. Tetapi Alhamdulillah selepas SPM yang sebenar kita dapat 1.3.5 grade mata pelajaran tu GPMP dia. Tahniah pada Cikgu Azli. Satu usaha yang baik bagi dia lah untuk mencapai targetnya. Okey, yang kedua, wah saya tak nampak lah Ustaz. Cik saya rasa dia Cikgu Azli membentangkan senarai nama pelajar-pelajar lah yang memperoleh keputusan SPM. Percubaan ke atau sebenar? Percubaan SPM. Saya baca boleh tak? Saya baca boleh? Dia. Kita tengok keputusan dia. Ya Ustaz. Okey, percubaan SPM bagi pelajar-pelajar sebelum ni adalah 3.53 yang mana bilangan pelajar yang mendapat A 4 orang pelajar, A tolak bersamaan dengan 3 pelajar, B tambah bersama dengan 1 pelajar, B 4 pelajar, C plus 2 orang pelajar, C yang mendapat grade C 1 orang pelajar, D bersama 1 pelajar dan E 1 orang pelajar. Jadi kita nampak ni memang orang kata keputusan tu tak berapa cantik lah. Okey, tak berapa cantik. Kemudian apa yang dilakukan oleh Cikgu Azli iaitu pertama modus operandi dia kelas berfokus. Ini dia fokuskan pada kumpulan harapan untuk lulus. Okey, markah di antara 40 ke 60 dah ni. Okey, apa antara yang diusahakan oleh Cikgu Azli? Yang pertama ialah teknik menulis iaitu kaedah perluasan ayat. Maksudnya membina ayat dalam karangan. Lebih baiklah, maksudnya karangan tu bukan dibina dengan ayat yang pendek tetapi ayat yang lebih cantik, yang lebih matang ya. So apa kaedah yang digunakan ialah konsep apa, siapa, bagaimana, kenapa, membantu dari segi karangan. Maksudnya bila dia apa tu, ayat ni dia akan kembangkan apa benda tu, siapa yang terlibat, so bagaimana. Jadi dia bimbinglah budak ni supaya dapat membina ayat, perluasan ayat. Ayat tu kan pendek tetapi ayat tu panjang dan lebih gramatis. Lebih mantap lah, lebih matang. Okey. Kegramatisan ayat. Dia pun bercakap, kalau dia bercakap kita pun gramatis juga ayat dia tu kan. Jadi teknik bacaan lah dia ambil contoh-contoh karangan lah ni. Jadi apabila pelajar ni menerima atau membaca contoh karangan daripada pelajar cemerlang, pelajar lebih baik, dia akan menjadi model ya kepada pelajar-pelajar kita supaya ayat yang dibina lebih bagus dan mantap. Okey, yang seterusnya aktiviti yang dilakukan adalah latih tubi yang kerap mengikut soalan yang sohor, yang terkenal ya, terkini. Jadi dia menganalisislah soalan-soalan tu dan salin kalangan dan buat. Okey. Salah satu usaha yang baik juga ya yang dilakukan oleh Cikgu Azli ini adalah menyalin karangan. Saya tengok, saya ada dengar masa saya pernah bersama dengan STPD atau perkongsian ilmu dengan STPD, mereka pun untuk pelajar tertang 3 lah ya, masa tu kita PT3, kelas yang belakang itu atau yang pertengah tu yang bermasalah karangan, dia minta salin sahaja. Seminggu 4 karangan hanya salin sahaja. Wah, hebat kan? Jadi keputusan pun meningkat. Itulah yang kita kongsikan bersama. Jadi usaha Cikgu Azli ni sangat baiklah. Terutama pelajar-pelajar yang dapat D, yang lemah-lemah tu ya, macam Sarah Sumayah tu yang dia susah hati tu kan.
Okey, seterusnya apa lagi digunakan? Fokus pada kumpulan cemerlang. Antara markah 70 ke 100. Dia menggunakan teknik karangan Sakura. Ini buku Sakura yang dihasilkan oleh pelajar guru cemerlang daerah PD, iaitu Allah, saya lupa lah cikgu tu, daripada Bukit Saujana, dan dia berkongsi kepakaran dengan Munshi Saleh. Terhasillah buku Sakura. Buku Sakura ni inilah yang guru cemerlang ni hasilkan ya, dan menggunakan teknik karangan Imbakut. Adalah cara dia kalau pendahuluan macam mana cara guna dia. Kalau isi karangan perenggan dia guna. Jadi guna Imbakut lah. So itu dia punya macam cikgu matematik tadi. Dia guna Nopos, ni Imbakut. Dia macam tu jugalah, formula juga. Kalau matematik ada formula, BM pun ada formula ya. Itu yang digunakan oleh cikgu Azli untuk pelajar cemerlang. Jadi yang ini memudahkan, Imbakut ni sebenarnya memudahkan pelajar menghasil karangan dengan lebih teratur lah. Teratur dan terancang supaya karangan tu nampak matang dan tersusun. Tidak seperti makan rojak lah. Bila pelajar ni dah tu format, jadi di karangan dia tak jadi rojak, kejap ke atas, kejap ke bawah, isi ke belakang, dia berterabur. Jadi apabila pelajar ni dah tahu formula dia, dia akan faham lah. Okey, kemudian seterusnya mempelbagaikan kaedah persembahan karangan. Tidak statik kepada kaedah ditentukan saja, tetapi harus kreatif dan bijak. Ini orang yang bijak bahasa dah, pandai main bahasa, dia akan dapat menghasilkan karangan yang baik lah. Tak semestinya cara yang sama, bosan pula kan baca, sama je, satu pattern, satu fashion je. Okay, tetapi dia menggalakkan pelajar ini menggunakan pelbagai teknik yang dipandai lah. Sebab itulah kita dengar dia bercakap pun menggunakan bahasa-bahasa yang lain macam kan. Okey, bagus saya. Okey, kemudian baca contoh-contoh karangan dan hafal serta salin karangan. Dan seterusnya hafal peribahasa menarik. Ini perlu ingatlah, pelajar ni perlu tahu beberapa istilah ataupun peribahasa yang sesuai dalam karangan dia, supaya karangan ini akan lebih cantik, mantap dan membaca pun tidak membosankan, menarik lah. Jadi matang, pelajar itu matang menghasilkan sesebuah karangan untuk mendapatkan markah yang lebih baik. Jadi dia target 70 ke 100. Jadi dia Cikgu Azli ni latih budak, latih dan juga membaca tadi kan, menghafal beberapa. Kalau kita tengok masa saya share sikit lah, masa saya di tingkat 6 dulu, saya pernah bertanya pada guru kelas saya, cikgu kenapa markah dia lebih baik dari saya? Sebab saya dah cuba yang terbaik dah. Saya tanya cikgu saya lah. Teknik karangan dia tu, budak Cina tu, dan kamu baca. Selalu anak Cina ni dia akan kedekut nak share dengan kita. Tetapi seorang kawan ni ambillah dia tu. Apabila saya membaca karangan tu, memanglah ayat yang dihasilkan oleh pelajar ini laras akademik. Sebab dia banyak membaca bahan-bahan akademik. Berbanding dengan anak Melayu kita, memang kita guna bahasa Melayu tetapi kita guna bahasa kasar. Kadang bahasa rojak tu terbalik. Okey, seterusnya modus operandi cikgu. Seterusnya berfokuskan kepada tata bahasa. Antara perkara yang dilakukan adalah kesalahan istilah dan tata bahasa, latihan bina ayat dan pelbagai bentuk soalan peribahasa yang popular. Dan ini saya rasa ikut dia punya format kertas peperiksaan lah. Dalam kertas SPM sememangnya ada kesalahan tata bahasa, membina ayat tu ya, dan juga bentuk-bentuk soalan peribahasa yang popular perlu digunakan dalam karangan. Sebab kadang dalam format tata bahasa ni, sebab dia tanya maksud peribahasa. Tu yang saya faham lah, ada maksud peribahasa yang lepas ni. Tapi KSSM yang ini saya belum ada pendedahan sepenuhnya, hanya sekejap dan sikit saja daripada Cikgu Azli. Itulah. Okay, saya rasa ini ada ke slide-nya Ustaz? Okey. Ya. Saya rasa ini yang terbaiklah yang telah dilakukan oleh Cikgu Azli untuk menambah ataupun meningkatkan pencapaian. Ini saya rasa samalah seperti apa yang saya rasakan lah. Okey, itu saja dari saya mewakili Cikgu Azli yang tak pernah ajar tentang 45 tetapi merasailah hati dia tu bagaimana. Okey, itu saja puan dan guru-guru lain. Maaf kalau ada kesilapan, kekurangan dari saya. Okey. Kalau kita tengok tu, ya puan. kalau kita tengok result pun meningkat kan?
Okey, sekejap. Okay, kalau kita tengok pada keputusan SPM Azli tu lebih pada karakter. Kalau mengikut keputusan SPM, SPM tahun 2020 alhamdulillah pencapaian adalah 1.35 yang mana A+, yang dapat A+, 5 orang pelajar, yang mendapat A 6 orang pelajar, A- 1 orang pelajar dan B+ 5 orang pelajar. So dia tak ada C kan? Dia tak ada C. Dia tak ada C. Dia peningkatan yang baik untuk dia sebab dia pegang pada karangan, saya rasa karangan tu. Kalau kita tengok pula perbandingan keputusan bahasa Melayu percubaan SPM sebenar dengan SPM sebenar, percubaan penilaian markah dia adalah 3.53, GPMP SPM 1.35 lah. Tapi yang dia tak sangka tu Sarah Sumayah tu, tengok Sarah Sumayah tu E tu dia dapat E. Itu rezeki Sarah Sumayah lah. Sarah Sumayah dia percubaan dia dapat E. Dia dapat E tapi SPM dia dapat A, alhamdulillah. Tu alhamdulillah lah. Satu rezeki Cikgu Azli, rezeki anak-anak kita jugalah. Kalau dia usaha insya-Allah dia dapat. Itu saja dari saya dan Cikgu Azli. Terima kasih Cikgu Jamilah. Di atas bantuan pembentangan daripada hasil Cikgu Azli tadi. Ada apa-apa lagi Puan? Terima kasih semua. Kita pun nampak tadi kan usaha Cikgu Azli daripada pelajar mendapat C, telah berjaya mendapat B+, dan ramai dapat A, dan akhirnya tak ada dapat C. Itu yang menjadikan grade purata mata pelajaran 1.35. Betul. Jadi insya-Allah kita yang subjek lain pun boleh insya-Allah. Saya pun tertarik sebenarnya. Rupanya dengan karangan ni, dengan menyalin saja karangan pun boleh meninggal, masya-Allah. Saya pun baru tahu, masya-Allah. Dan menghafal karangan pun ada juga konsep tu baru saya tahu. Subhanallah, pentingnya penghafazan dalam pembelajaran, masya-Allah. Ada apa-apa cikgu nak tanya mengenai ni? Mana tahu Kak Misa boleh menjawab. Kak Misa boleh jawab. Tak ada Okey. Tak ada baik, alhamdulillah selesai sudah pembentangan. Dua pembentang daripada pembentangan amalan baik dan juga dua pembentangan inovasi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembentangan tadi menjadi satu semangat dalam diri guru-guru untuk terus maju, mempertingkatkan pencapaian Sekolah Menengah Agama Chuah di masa akan datang, insya-Allah. Untuk seterusnya saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sofi untuk mungkin boleh beri sepatah dua kata untuk kami barisan guru-guru mengambil kalam-kalam nasihat Ustaz untuk kami teruskan kekalkan momentum dengan pengajaran norma baharu ni Ustaz. Banyak cabaran, mungkin Ustaz boleh nasihat pada kami bagaimana kami nak kekalkan momentum kami sebagai guru-guru Sekolah Menengah Agama Chuah dan terus mengekalkan momentum pencapaian kejayaan Sekolah Menengah Agama Chuah. Dipersilakan Ustaz. Sofi ada? Sofi? Gambar dia ada. Tak apa saya berucap dulu lah sikit. Okey, boleh puan. Boleh puan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua guru yang hadir petang ni. Tadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pembentang inovasi kita, Ustaz Hanis, Cikgu Safinas, Cikgu Nurizan dan juga pembentang amalan terbaik Ustaz Ashkin serta Puan Kamisah mewakili Cikgu Azli. Jadi cikgu-cikgu dah nampak dah lihat banyak perkara yang boleh kita ambil mungkin pendekatan kaedah yang digunakan tu sesuai, bolehlah kita gunakan.
Dan kita nampak sebenarnya budak-budak kita ni kalau kita kata bagi semangat, bagi motivasi, ambil berat, InsyaAllah mereka akan tunjukkan kebolehan mereka, ya. InsyaAllah, yang penting kita berusaha, InsyaAllah. InsyaAllah kalau kata kita beri kepercayaan kepada mereka, InsyaAllah mereka akan tunjukkan kehebatan mereka. Terima kasih cikgu. Jadi untuk akan datang mungkin kita boleh buat juga pembentangan kajian tindakan. Ya, Ustaz Fazli ada kajian tindakan dia. Cikgu Rozita pun sedang membuat kajian tindakan, insya-Allah. Ya, jadi mungkin kita akan berkongsi lah, ya, kajian tindakan yang telah dibuat oleh mereka nanti. Okay, terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah terima kasih Puan Pengetua, Puan Maimun binti Bahari, sentiasa menjadi semangat mentor kepada kami guru-guru. InsyaAllah kami akan teruskan usaha dalam memartabatkan kejayaan Sekolah Menengah Agama Chuah, insya-Allah. Ustaz Sofi ada ke? Okey, baik. Jadi dengan berakhirnya ucapan daripada Puan Pengetua tadi dan nasihat daripada Puan Pengetua, maka berakhirlah program kita pada hari ini, iaitu perkongsian amalan terbaik dan inovasi guru SMAC pada petang ini. Jadi mudah-mudahan dengan input-input yang kita dapat tadi akan memberi manfaat dan pedoman kepada kita untuk terus kekal bersemangat dan berusaha dengan lebih baik di masa akan datang dalam memartabatkan peningkatan pembelajaran, pengajaran Sekolah Menengah Agama Chuah, insya-Allah. Jadi saya selaku pengurusi majlis pada hari ini memohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap kata, tersilap tingkah laku. Saya mohon ampun dan maaf. Jadi insya-Allah apa yang baik itu daripada Allah, apa yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surat As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz Sofi ada tu. Terima kasih. Sofi. Terima kasih. Ada tahniah kepada pengetua sekolah dan guru-guru yang menyampaikan tangan. Baik, satu pencapaian yang baiklah, perancangan yang baik, inovasi. Kita di PPD sangat mengalun-alunkanlah amalan terbaik ni, yang memang baru ni kita bermesyuarat dengan jabatan. Kita panggil juga lah pengetua-pengetua yang terpilih untuk menyampaikan amalan terbaik di sekolah masing-masing. Jadi tahniah bagi saya di Negeri Islam selaku pegawai angkat. InsyaAllah kita akan laporkan kepada Tuan PPD aktiviti petang ini, sebab saya baru saja dihubungi oleh Puan Timbalan tadi ni. Dia tanya itu ada masuk Google meeting, tapi saya kata saya bersama dengan SMB Chuah. Okey Ustaz, tanya dia kata. Saya dah maklumkanlah Puan Timbalan kita ada program amalan terbaik dari inovasi. Jadi tahniah banyak-banyak kepada putra sekolah dan segala semua guru-guru. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syed. Terima kasih banyak Ustaz Syed. Terima kasih banyak semua cikgu. Tahniah semua cikgu-cikgu pembentang. Tahniah cikgu-cikgu pembentang. Tahniah semua. Semoga menyuntik semangat kepada guru-guru lain. InsyaAllah for upcoming Ustaz Fazli kajian tindakan. InsyaAllah Ustaz Fazli dengan Kak Ita. Belajar macam mana nak touch heart ni, nak touch heart student ni. Tak pandai sangat. Jangan rasa cikgu. Itu Kak Milah touch heart tu. Kak Milah hari touch dah. Cikgu Jamilah memang pagi-pagi saya
Tips dia tengok tips Cikgu dia Jamila satu yang je, post tips dia dulu. jangan judge. Itu je. Tips dia Jangan judge. Betul. Jangan judge murid. Itu. Welcome. Dengar tu Syed. Sentiasa welcome murid. Itulah. Sentiasa Saya memang bab-bab murid ni memang saya akan refer sampai Cikgu Jamila. Tak saya tanya Cikgu Jamila. Kadang-kadang Cikgu Jamila kata nanti saya nanti malam sikit saya. Begitu sekali ya. Boleh kalau cikgu nak refer apa-apa pada saya, nak tanya saya welcome cikgu. Anytime je cikgu boleh tanya saya, insya-Allah saya bantu. Saya cuba bantu Kalau ada murid-murid yang cikgu rasa macam susah nak hubungi, susah nak bercakap dengan dia, cikgu boleh refer pada saya juga, insya-Allah saya cuba bantu. InsyaAllah. Kita sama-sama insya-Allah. Terima kasih banyak untuk adik-adik sekolah Chua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih MC yang berkaliber. Assalamualaikum. Ustaz Syuaib, nanti tunggu sekejap Tunggu sekejap nak tanya pasal link untuk besok. Untuk besok tanya pasal link untuk apa? Dini punya. Dah ada kan? Kita WhatsApp. Okey. Dah adalah WhatsApp. Okey, insya-Allah.